Baik, Assalamualaikum. Aku Faiz dari Code 21. Bermula pada hari ini, aku cuba konten yang macam gini, cerita hantu yang viral suatu ketika dahulu, ataupun aku membahas berkaitan dengan cerita seram. Baik, bagi korang yang baru, yang suka akan perkara mistik, seram, hantu, jembalang tanah, whatever yang korang kata, boleh subscribe this channel sebab aku akan membahaskan sekitar tentang perkara-perkara mistik dan alam gaib di dalam channel ini. Aku juga melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang dikatakan seram dan aku fokus kepada jalan seram. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan cerita. Topik pada cerita kali ini adalah hantu Kom-Kom. Okey guys, bagi korang yang berumur 30 tahun dan ke atas, kemungkinan mesti korang pernah dengar cerita tentang hantu Kom-Kom. Okey, kita mulakan guys dengan penceritaan. Kisah hantu Kom-Kom. Hantu Kom-Kom wujud sekitar tahun 1990-an, di mana kisahnya tentang seorang perempuan ingin kelihatan cantik dan mengamalkan perjanjian dengan syaitan, di mana berjumpa dengan seorang dukun atau bomoh untuk mendapatkan kelebihan kecantikan beliau. Namun, hasil dari pertemuan dan perjanjian itu memang terbukti ianya memang sangat cantik dan dipuji-puji oleh rakan-rakan, keluarga dan jiran di sekeliling. Namun, seperti biasa, setiap perjanjian mesti berlandaskan dengan syarat. Syarat utama yang diberikan kepada wanita ini adalah tidak boleh melihat cermin sepanjang beberapa tempoh. Akibat dari puji-pujian yang melampau, dia tidak boleh menahan diri untuk melihat betapa cantiknya dia di hadapan cermin. Satu hari, dia melihat dan mengagumi akan kecantikan dirinya di depan cermin. Namun, dia telah langgar pantang. Akibat dari langgar pantang, mukanya berubah menjadi sangat hodoh, menakutkan dan mengerikan. Lantas dia berjumpa kembali kepada dukun atau bomoh yang membuatkan dirinya cantik. Akibat dari pelanggaran pantang itu, syarat untuk membetulkan keadaan adalah dengan minum darah kotor perawan. Dari detik itulah ia mengubah penampilannya dengan memakai serba hitam, menutup mukanya dengan purdah hitam, dan kenderaan yang dinaiknya dikatakan kancil berwarna merah. Dipendekkan cerita, daripada kisah itulah dia perlu berjumpa dengan mangsa yang membuka pintu sekiranya menjawab. Okey guys, kisah ini viral guys, di mana dikatakan sangat menghantui waktu-waktu kecil aku, di mana kisah ini sangat real sampai kita orang tak keluar malam guys. Satu penggal tu, kita orang macam biasa Sabtu Ahad memang main, balik sekolah main everything. Zaman kanak-kanak kami bermain, dan masa tu tak ada kes colik guys. Memang masa tu zaman-zaman tu tak ada sangat. Adalah kes colik, tapi kita orang bebas guys nak pergi ke mana. Kita memang boleh, dan balik maghrib, kadang-kadang balik maghrib sampai kena marah dan duduk luar, dan itu adalah perkara-perkara yang sangat menakutkan masa kecil-kecil.
Okey, bagi mengulas cerita hantu Komkom ni, zaman tu memang kita orang lalui. Di mana tidak keluar rumah. Ada limitation lah bila ada kes macam ni. Memang merisaukan, takut dicolek oleh hantu Komkom ni. Walaupun dia mencari wanita, tapi kita lelaki pun menjadi takut juga sebab hantu kan. Dan dia, kita tahu kisah dia adalah macam logik, di mana orang yang macam terlibat dengan perkara-perkara mistik. So benda tu sangat menakutkan waktu kecil-kecil. Apatah lagi dengan mukanya yang hodoh, memang kita takut nak jumpa. Masa tu sangat paranoid, di mana kalau nampak kancil merah, memang kita orang akan jadi riuh. Wih, kancil merah, kancil merah. Wih, kancil merah. Memang perkara tu berlaku zaman tengah kisah ni viral. Okey, pendapat aku, kesahihan tentang perkara ni masih tak ada siapa yang boleh explain. Masih aku tak dapat beberapa bukti. Just kita dengar berita-berita, dan kisah yang berlaku ni aku dengar masa tu dekat JB je lah kan. Dan kita ingat perkara ni sekitar dekat Johor je lah. Bila dah cerita ni, bila dah besar ni, bila dah sekarang ni, rupanya ada berlaku kat Sarawak, ada berlaku dekat Pantai Timur, merata-rata tempat berkatakan tentang cerita yang sama. Pada aku, perkara ni mungkin betul, logik cerita dia tu ada, dan kes tu tamat mungkin setelah dia mendapat mangsa yang ke-40. So, keadaan menjadi normal semula bagi dirinya. So, tidak perlu lagi berjubah. Itu mungkin berlaku. Tapi aku masih lagi teragak-agak bahawa mengatakan cerita ni adalah cerita yang betul, mungkin tidak, masih ada keraguan. Kalau ada benda yang meyakinkan aku seolah-olah ada yang ditemu ramah sebagai mangsa kepada hantu Komkom ni, kredibiliti cerita ni mungkin akan bertambah. Tapi setakat ni tidak jumpa sebarang pengakuan, just jumpa cerita-cerita yang sama. Negeri ni cerita, pattern dia sama. Negeri ni cerita pun patternnya sama. Kemungkinan ianya adalah sebuah cerita sahaja. Cerita ni adalah cerita yang tidak dapat dipastikan sejauh mana kebenarannya. Tapi betul ke tidak ceritanya, kita letak tepi dulu. Kita ambil pengajaran daripada cerita ni. Apa pengajarannya guys? Pengajarannya, titik tolaknya, jangan membuat perjanjian dengan syaitan. Walaupun keinginan kau tu sangat tinggi untuk jadi cantik ataupun whatever, untuk jadi kaya atau sebagainya, perjanjian dengan syaitan janganlah menjadi jalan kepada kejayaan korang. Itu adalah pengajaran yang sangat tinggi daripada kisah ini. Okey, aku Faiz dari Code 21. Kalau anda suka cerita-cerita yang macam ini, keep like, subscribe dan share. InsyaAllah, kalau korang ada cerita-cerita yang korang nak aku kupas atau aku bahas, boleh letak di ruangan komen. Okey, persoalan untuk hari ini, korang percaya atau tidak kisah hantu Komkom ini? Letakkan juga pendapat korang di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dari General. Di mana mukanya tumbuh dengan biji-bijian, dengan tumbuh bintik-bintik yang sangat besar dan berbau hanyir, di mana mukanya tumbuh biji-bijian dari ladang gandum.